A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan pengurusi Masjid Al-Wusta Kampung Tanjung Besar, yang bahagia Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan, Tok Empek, Tok Ketua Kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan siapa yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Nak beritahu bukan senang datang majlis ilmu ni. Ada orang daripada hari tu nampak banner memang nak datang sampai masa lah malam tadi rupanya dah terlepeh. Ada orang memang nak datang sampai masa ada tetamu datang kat rumah dia hujung minggu, alah hari time ni lah kau nak datang, kan? Apalah. Jadi makna orang-orang yang terpilih datang, kan? Begitu juga kan kita berada di dalam taman-taman syurga ni, kan? Taman-taman syurga kalau bagi orang yang dapat rasa kelazatan ilmu tu, dia akan dah rasa dah sikit-sikit taman ilmu tu, dan tercari-cari mana lagi taman ilmu dia boleh datang. Mana lagi, kan? Taman-taman syurga yang dia boleh datang. Sedangkan Ustaz Don ceramah di Sabah, ada seorang budak pakai t-shirt, jom datang majlis ilmu. Kat belakang t-shirt tu ada tulis hashtag pergi syurga balik hari tu. Maknanya pergi syurga balik, kan? Jadi hari ni kita cerita tentang Ma'al Hijrah Azam Baru. Ma'al Hijrah Azam Baru. Salai demi salai, kan? Dalam kalender dulu, kalender hijrah. Kemudian masa demi masa, sampai masa tahun demi tahun. Berpuluh tahun dengan ceramah Ma'al Hijrah, berpuluh tahun dengan ceramah Maulud, berpuluh tahun dengan ceramah Isra Mi'raj, berpuluh tahun dengan ceramah-ceramah pasal bulan Ramadan, pasal nisfu Sya'ban, macam-macam kita dengar. Dan macam-macam penceramah datang, bertukar-tukar penceramah tiap-tiap tahun. Tapi yang sama perangai, yang sama kadang-kadang perangai, yang sama kadang-kadang sikap kita yang tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Mempertikaikan penceramah pun ia juga. Contohnya, kenapa tak dia ni? Nak puaskan hati semua orang pun tak dapat. Lauk ni tak kena, lauk tu tak kena. Yang tu je yang masih lagi perangai tak berubah, kan? Pergi kenduri tahlil rumah orang, pergi kenduri tahlil arwah, komplain tak sedap lah lauk, kan? Kenduri yang hari tu lagi sedap lauk, contoh, kan? Mula tukar. Cubaan macam sama kan? Oh lain sikit je. Okey, kena ulang balik semula ke? Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, okay. Jadi makna kata, kan kita tengok keadaan tu, perangai-perangai yang tak berubah, perangai-perangai tu yang tak berubah, sikap kita yang tak berubah, tetapi masa tetap berjalan. Masa tidak menunggu kita. Kita kata ayat kita yang paling mahal sekali, tiba-tiba ayat kita yang selalu tiba-tiba dah 2019, kan? Macam baru lagi, dah bulan 9. Hari ni dah bulan 9. Orang nak beli haji dah tahun ni. Ya, tiba-tiba anak dah besar. Ayat tiba-tiba macam tak perasan, macam dia tu koma lah berpuluh tahun, dia baru sadar yang anak dia dah besar, kan? Tiba-tiba dah sakit, tiba-tiba dah terlantar. Bukan tiba-tiba. Itu sebabnya orang yang paling baik sekali adalah orang yang Nabi pesan apa? Orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Saya sebut manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Itu antara perkara yang kena kita tengok balik.
Pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah. Dia sebut dia hamba Allah. Tahu, tak ada siapa yang tak tahu dia hamba Allah sini. Semua tahu. Tapi tetap buat benda yang Allah tak suka. Jadi macam mana kita kata kita hamba sedangkan kita buat apa yang tak Tuhan kita suka? Macam mana cakap kita hamba? Allah tak suka orang mengumpet-ngumpet ya. Cerita buruk orang, makin sadap menganyam bercerita pasal orang. Kan? Dah tahu dah, sebahagian daripada berprasangka itu adalah dosa. Dah sebut dah dalam Quran tu. Tak, tetap sangka buruk dengan orang. Macam mana? Kan? Itu perangai kita yang kita nak ubah sekarang ni dalam tahun baru. Kan? Sebenarnya tiap-tiap tahun nak berubah, sampai masa tak berubah. Tu sebab dulu tampek-tampek, antara tampek yang dilarang dalam agama kita adalah pangkin. Tahu pangkin? Itulah tampek rehat petang-petang yang perempuan duduk 3-4 orang sambil membelah mangga tu. Kan? Sambil tu cerita, kau tahu tak? Ada cerita best ni. Cerita apa yang seorang. Dia kalau sampai berbisik tu maknanya tahap kerahsiaan itu tinggi tu. Kan? Betul tak sangka weh. Wah, sama-sama dia ya. Kan? Nak tunjukkan cerita. Ini antara benda yang kita akan tengok. Kan? Selalu sebut kita hamba Allah. Kan? Tapi macam tu juga kita tinggal solat, macam tu juga kita tak datang masjid. Kan? Majlis ilmu kita tak pergi. Kan? Kita tak pergi. Kita tahu kita tak tahu, tapi perangai macam tu kan. Tu saya kata kalau kita bangang mengaji tak salah. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang memang salah kita. Kan, tiap tahun dah tahu tak pandai, pergilah belajar. Kan? Macam mana ceramah? Okey. Tapi apa masalah? Saya suka dengar, tapi kadang-kadang saya ni cepat lupa. Wah, ayat dia. Macam mana nak ingat? Mencatat nanti nak mengangur dengan ceramah. Macam mana? Contoh. Kan? Tapi yalah, mengikutkan zaman Nabi dulu ada seorang nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi sebut dia tu ingat, dia tu hafal. Jadi siapa yang tak menyalin tu makna dia bersaudara dengan Abu Hurairah, settle. Habis cerita. Ataupun Al-Azhar dekat ni ada live kat TV, dekat ni kat handphone ni, nanti saya boleh tengok balik. Okeylah. Cover siap-siap. Kan? Tapi betul. Hukama dulu-dulu pesan apa? Ilmu itu ibarat haiwan buruan. Jadi kalau tangkap dia dengan mata pena. Hari ni pena dah canggih-canggih, pakai handphone pun boleh tangkap. Handphone ada stylus, salin. Boleh. Ataupun type dalam notes, cantik kemas nota kita. Kan? Kemudian kita dah cantik, kita copy, send dekat grup-grup ni kepada semua yang tak datang ni, saya share, boleh tengok apa isi kandungan ceramah malam ni. Kan bagus. Kan? Contoh. Itu pertama. Yang kedua, manusia selalu sebut rezeki daripada Allah. Allah yang bagi rezeki. Tapi bila uji susah sikit, mula dah huru-hara. Mula dah habislah kita, dia dah tak jadi orang kuat kita, matilah. Contohlah. Habislah, jawatan dia dah tak ada, mampulah kita. Contoh. Kan? Jangan risau, rezeki Allah bagi, bukan manusia bagi. Ingat balik, jangan lupa. Gambar ni, terperanjat dia lupa, tu masalah tu. Kan? Terperanjat lupa. Manusia tu dia belum lagi dia ketahui yang dia tu berilmu melainkan setelah dia diuji. Ingat tak yang kisah guru tu? Kan? Guru tu dia malas nak tolong, dia ngajar anak murid dia belajar dengan dia, lepas tu anak murid dia nak balik kampung, setiap hari dia akan nyeberang sungai. Macam sungai Pahang tu lah, lebar. Kan? Lepas tu hari tu dia datang balik. Guru, kenapa? Macam mana saya nak balik ni? Kenapa pula? Perahu saya hanyut Tok Guru tu tak faham perahu nak pinjam lah. Tok Guru ni malas nak keluarkan perahu dia. Kau selawat 3 kali baca Fatihah, kau jalan teh air. Tok Guru dekat situ. Jadi nak murid ya kau, dia pun tu. Lepas tu senyap, tak ada dengar cerita kita. Besok tu datang lagi, cakap belajar. Lepas tu balik, belajar balik. Jadi Tok Guru ni tak adalah tanya balik. Agaknya dia dah jumpa perahu lain dengannya macam tu. Satu hari tu, Tok, tolong Tok, kenapa? Ni ada orang meninggal kat kampung saya. Imam, Bilal semua tak ada, semua balik kampung. Habis, kenapa pula? Tok Guru je lah yang boleh selesaikan. Siapa lagi Tok Guru? Tolonglah Tok uruskan jenazah ni. Ayolah, sekejap aku bersiap. Sampai kat tepi sungai tu, tengok perahu tak ada.
Ni pengaru tak tahu macam mana ni. Tok, semenjak tu ajar saya selawat 3 kali baca Fatihah. Sejak tu saya mana dah pakai pengaru lagi dah. Kau ni berapa tu? Iya tu. Dia yakin. Tok tengok ah. Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Berjalan di atas air tu. Hui tu tok guru dia. Tok guru dia pun tak pernah buat. Oh jadi juga bila aku ngajar anak murid aku, alhamdulillah. Tok guru dia pula selawat 3 kali, baca Fatihah. Tanggalam tok guru. Sebab tok guru dia pun kan tak ikut-ikut, dia tak yakin macam mana. Kan? Tu sebab cakap tadi belum diuji lagi. Kan? Tu sebab kalau kita tengok kadang-kadang kan, kita tengok orang tu, tengok dalam TV, orang ni kena tangkap. Kes kena tuduh pecah amanah contoh. Orang ni kena tangkap, kes rasuah. Orang ni kena tangkap. Kita tengok pegawai-pegawai kerajaan kau kita nampak kan. Kita jangan salah cakap tu. Kita gemar cakap, inilah dia, tamak. Inilah dia. Bila ada apa, tak pandai, nak jaga diri, tak ingat Allah. Ayat. Kena ingat kawan tu baru kena tuduh tau. Belum betul salah lagi, belum tahu lagi. Sebab yang patut kita cakap, ya Allah, kau jauhkan aku daripada ujian seperti ini ya Allah, supaya kita jangan kena uji macam tu. Sebab belum tahu lagi. Tiba-tiba besok tu orang datang pejabat kita bawa sebuntil duit. Tolong tuan, belum tentu kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Kita cakap atas dasar kita tak duduk tempat orang, kita jangan cakap. Macam orang perempuan lah, nampak tiba-tiba ada gambar lelaki tu bini ompek. Dia kata dia bahagia, alhamdulillah. Kita jangan salah cakap, gatal nak mati, mampu lagi baik. Jangan. Kan? Cuba doa, ya Allah, mudah-mudahan dia bahagia, tapi sesungguhnya Allah, aku tak sanggup ya Allah. Kau janganlah bagi aku ujian seperti ini. Macam tu lah doa. Faham? Ini gatal nak mati, dia kata kan macam tu. Kan? Tu sebab saya pesan orang perempuan, kadang muda-muda kena cakap dengan suami, dah cukup tutup kilang. Untuk perempuan tu, tutup kilang, tak nak beranak dah. Cukup 5 cukup, 4 cukup. Ingat orang perempuan, nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Jangan main tutup ya. Pengurus kalau dijumpa tapak baru, jangan main-main. Dia tak tunggu dah, memang tahu naik tiang, mesin semua dah masuk dah, tak payah bayar apa-apa dah, jangan main-main. Jadi bincang elok-elok dengan suami. Kan? Orang lelaki pun dia galak-galak tapi berani tidak dah, saja cakap ni. Dia bukan takut bini dah, bini menakutkan. Orang perempuan ni nampak macam tu. Dia tak cakap kahwin lebih itu sunnah, jenayah kata. Tu jenayah jangan main. Tapi orang perempuan dekat Temeloh ni tak apa, dia terbuka. Saya cara senyum bila saya cerita. Mana dia semua dah redha dengan keadaan apa berlaku-berlakulah. Betul tak orang perempuan? Setuju ya? Pula senyap pula. Saya tak tahu nak cakap apa dah kan. Ini puji-puji, ambil-ambil ni kan. Adalah kan. Yang seorang pun tak jaga, yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Betul tak perempuan? Betul tak? Itu keluar suara dia. Tak setuju tu kan. Tak apalah, jagalah elok-elok. Jadi kita tengok tu yang kedua. Bila Allah Taala uji sikit dah mula mengelupa. Hilang kerja, habislah abang macam mana ni bang? Abang kerja tak ada, bil banyak nak bayar, yuran nak bayar, anak-anak ni macam mana sekolah anak, bil api, bil air, rumah kita ni bang macam mana? Suami pun cakap, wahai isteriku, ketahuilah rezeki daripada Allah. Allah dah tulis dah. Rezeki abang dengan tempat kerja lama ni setakat semalam ya. Tapi insya-Allah hari ni abang keluar abang cari kerja lain, kau doalah yang baik-baik, mudah-mudahan rezeki Allah bagi. Salah kau risau. Macam tu lah doa. Kan? Macam tu. Kita habislah kita nak minta tolong dengan siapa ni, nak minta tolong dengan siapa? Tanya pun. Cuba tengok perangai orang kita. Ada sakit kepala ni, aduh tak tahu kenapa, berdenyut-denyut kepala, tak tahu pahal, tak tahu apa pasal. Jumpa doktor klinik tu, doktor cakap susah bagi ubat, tak mau doktor, bagi ubat tak mau. Jumpa doktor pakar, beg CT scan. Macam tengok, jumpa pula dah habis tu, jumpa dukun tiang. Dukun tiang tepuk-tepuk dia kata ni ada orang buat, tak habis orang buat. Macam mana ni? Macam mana? Buat ni tak mau, sudah last kali baru jumpa imam. Imam tak tolong imam baca Yasin malam ni, minta doa ke mak. Maknanya Allah Ta'ala last sekali. Nampak tak perangai kita kadang kan?
Nah, betulnya apa pun mudah-mudahan Allah tunjukkan aku apalah yang terbaik jalan ni. Sakit kepala tak tahu kenapa, ya Allah bantu aku ya Allah. Macam tu lah. Kita minta dengan Allah tapi yakin tidak, tu masalah. Yakin dia tidak. Kalau yakin lah. Macam tu tidak, jadi canggu tadi tenggelam dalam mintih sungai. Kan orang sungai. Dan yang ketiga, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Perangai macam tak nak mati. Kan? Dia tahu dunia ni sementara, tapi di hujur dunia tu, dikejar dunia tu, sampai tak cukup tanah. Kan? Rumah orang besar, dia pun nak besar lagi. Kan? Kereta dia besar, dia pun nak besar lagi. Saya nak tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Jawab. Orang perempuan, saya tak nak tanya lelaki. Lelaki ni tak tahu macam-macam bahagia dia. Sebab orang lelaki dia dah paning dah, dah buat macam-macam, tak bahagia. Orang perempuan tu saya tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Kat mana? Tu yang payah tu. Saya tanya bahagia letak kat mana? Cakap. Kat hati, nampak? Dengar tak orang lelaki? Kat hati. Bahagia letak kat hati. Tapi kenapa selama ni kita tak bahagia? Puncanya sebab tanpa sadar, orang perempuan, suami isteri kadang-kadang letak bahagia tu kat mata. Tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada, menyebabkan kita tak bahagia. Hui, kereta dia besar, kenapa kereta aku kecil? Tak bahagia. Sebab mata. Mata sibuk tengok rumah dia besar, rumah kita kecil. Sakit mata tengok anak orang tu dapat 5A, kenapa anak aku ni teruk? Sakit mata. Otak beza-beza. Anak kita mungkin bangang PSR. Oh, saya bangang, tak pandai PSR. Saya ni cakap senang, dah faham. Tapi mungkin Allah tulis anak kita pandai Quran. Mungkin dia tak pandai ni. Dia belajar baca buku, tengok, aduh, tak boleh masuk, dia tengok tu muntah. Tapi rupa-rupanya dia ada kelebihan lain. Rupanya kemahiran tu bagi kat dia. Bertukang ke apa semua dia laju. Saya dulu pernah jadi pengarah undang. Kau jangan main-main. Pengarah undang 65-70 orang puak kuasa saya. Saya punya pembantu takbir ada 6-8 orang. Kemudian 2 PA, satu India, satu Melayu. Ada sekali tu saya dengan bini saya pergi beli apa, bunga-bunga lah nak pasang dekat nursery. Kat depan rumah tu nak tanam pokoknya. Masa tengok pilih tu, pokok ni cantik, pokok ni cantik, pokok ni cantik, pokok ni cantik. Sampai kat rumah susun pokok tu kan, ambil cangkul kan, cap sekali langsung ambil telefon. Weh, kau datang sini kau tolong tanam pokok ni. Nak tunjukkan bahawa bangang saya ni buat kojo-kojo macam tu. Tak terlayu, sudah telefon kat yang orang-orang yang baik-baik dengan saya tu, yang boleh tolong saya ditanam cantik elok. Sebab bukan semua orang ada kemahiran macam kita. Mata tengok bini orang lawa, sakit. Bahagia, tak bahagia jadi sebab tengok bini orang lawa. Kenapa bini dia lawa? Bini aku tak lawa. Jadi bini orang lawa, bini kita tak lawa sebab perbandingan tak adil. Kita banding tengok bini orang kat luar, bini kita tengah lipet kain, mana sama? Saya tak pernah tengok perempuan siap lawa macam ni, pakai tudung macam ni, pakai macam ni. Gimana yang lipat kain? Tak pernah lagi. Jangan bohong lah. Tak ada mana ada lipat kain dia bersiap ni. Kan? Itu je. Kadang-kadang kan Allah Ta'ala dah cukup hebat. Allah Ta'ala tu kan, maha hebat. Allah Ta'ala ciptakan manusia tu. Kita pilih isteri kita cantik. Cantik kat mata kita, tak cantik kat mata orang kadang-kadang. Kenapa itu jadi bini dia? Kan? Yang kau sibuk kenapa? Kan? Orang dulu-dulu je tengok, tak ada lah lawa benar, ada makeup-makeup benar, tak ada. Ada gambar semua hitam putih. Tak hitam putih, dua tu je. Tak ada merah, tak ada biru dah. Kalau makeup lah macam mana, gambar semua hitam putih. Betul tak? Tapi dulu cuma tengok anak ramai-ramai, cuba tanya orang terbeluh ni. Cuba tanya anak. Ramai-ramai nak 8-10 besok. Betul tak? Tanya orang lama, adik-beradik semua 8-10, 8-10. Dua boleh pun okey lagi, tak ada hal. One shot maknanya satu bini. Dua boleh, tak ada hal. Sebab dulu pukul 8 dah gelap. Hiburan tak ada. Kan kau rajin dia pam lampu tu kan, lampu gasolin cek kau rajin menyala lah rumah tu. Kalau tak biarlah malam ni biarlah gelap. Kan gelap-gelap tidur, raba-raba terasa okey, tak ada apa. Apa nak bening-bening ke mana? Kan
Dulu mana ada heboh pampers mahal. Mana ada dulu kain napkin dia. Kain napkin menggigil-gigil nak pakai tu jarum tu, takut tercucuk kat punai budak tu. Elok budak tu jadi orang. Kalau tanyalah ayah anda bonda sekalian, tanya balik semula lah. Tanya balik. Dulu fikir memang rasa macam tak boleh hidup anak aku tu. Sebab dulu gaji bukan masalah. Tahu tanyalah ayah anda bonda sekalian. Betul tak? Dulu tahu gaji berapa sen mana. Tapi dek berkat tu, anak-anak berjaya semua. Anak-anak berjaya. Dia lah nak ngajar ayah macam mana nak hidup. Masalah tak? Ayah, dia sekarang macam ni, tak ayah. Kan? Mata kita ni, jangan jadi macam tu. Syukur, belajar bersyukur. Tak kira nak kat kita besar, kan jadi tak bahagia tu. 3 sebab manusia jadi tak bahagia. Pertama, manusia sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tengok orang kita besar, wahal dia dah ada kereta, walaupun tak besar, cukup. Samsul debat naik Azia, okey, tak ada masalah pun. Saya ceramah kat Kota Tinggi tu, cikgu-cikgu tu berbaris nak menyambut Samsul debat sampai berbaris kat luar sekolah. Lalu saya dengan Azia, baik tak roti dah. Dia ingat tak siapa-siapa datang kat tu lah kan. Lepas tu saya pun masuk dalam, saya pun cakap, dia sambut tunggu siapa kat, tak tahulah tu. Sampai kat dalam, ada 2 orang. Ustaz dah sampai. Ada 2 cikgu tu. Dia orang tunggu siapa tu? Tunggu ustaz lah. Wih, ni lah. Berlari masuk dalam. Okey, kan? Bening apa? Dulu ayah kita lagi pula motor buruk kan. Kadang-kadang berjalan kaki. Jalan kaki okey, tak ada masalah. Pergi kerja tak ada masalah. Naik basikal tak ada malu pun. Anak pula malu. Ayah parking sini, turun sini je. Tak nak kawan-kawan nampak ayah naik motor. Kadang-kadang sampai macam tu sekali. Bahagia. Orang dulu ingat lagi tak? Lau apa? Cuk ubi. Cuk aku. Kalau yang Jawa tu sayur bening. Bukan sebab sadap benar, sebab tu je yang ada. Kan? Tapi syukur. Alhamdulillah. Elok anak-anak semua jadi orang. Mak ayah kita dulu mana ada motivasi keibu bapaan. Mana ada? Dibalun dengan batang buluh, batang pisang, mana sampai semua dibalun. Tak ada pula dulu teledera, tak ada sampai mampu. Sebab orang dulu merawatan anak dengan ilmu. Hari ni merawatan anak garam. Puas hati aku. Tu orang sekarang. Orang dulu baling sabit mana? Usap miss tu. Panjang umur dia sebab dia memang dah training lama. Iya. Kita maklum saya macam tu lah dulu. Dulu aja ngaji, ada macam sekarang. Baik, ustazah start bukan macam tu, macam ni. Baca balik. Bukan macam tu. Dulu mana dapat macam tu? Macam ni ayah pegang rotan lah. Dia tak rotan pun. Ya. Malambai, baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lep datai alif bawah lep dapat o dulu. Baca sebelah. Lep datai an alif do bawah alif do depan on on dulu. Baca selang 5 muka. Selang 5. Laju dia makin laju. Ain datai alam datai lam mim ya mati bawah minun datai na. Susahnya tak ingat apa bunyi tu. Ala mina. Alamina. Tengok panjang pendek mana? Alamina. Boleh. Masa tu sedih kena marah. Aina ta'a. Lam datela. Simpan. Dulu budak sekarang mengaji abatal saja khada zaro. Sekarang Iqra dia. Dulu lain kan? Tapi semua cerdik-cerdik. Kalau tanyalah, bila kau khatam Quran? Darjah 2. Bila kau khatam Quran? Darjah 1. Ngau? Aku tadika. Steady. Berapa kali khatam? Itulah sekali. Itulah masalah. Tu yang kita nak kena ubah tu. Kan? Sebab kalau kita tengok peristiwa hijrah Nabi,
Nabi bila diperintahkan oleh Allah hijrah, Nabi dah tahu, dapat idea awal ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dibawa ke Baitul Laham, Nabi dibawa ke Bukit Tursina, sampai ke Yathrib. Dia nampak tu Yathrib tu. Mana? Kenapa pula? Nanti Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Nabi dah tahu dah, tak lama lagi dia akan berhijrah. Jadi bila Allah suruh dia berhijrah, Nabi mana ada tak ada. Kan Allah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah, tak ada Nabi. Relax lu. Bagilah sebulan ke. Tak cukup notis ni. Macam tu kan. Tak ada. Bila Allah Ta'ala suruh, dah Allah suruh. Macam kita lah, bini kita cakap dengan kita, bang, dah masuk Zuhur bang, solat bang. Kejap lah. Tu kita. Sebenarnya bukan bini kita suruh, Allah suruh. Bini kita mengingatkan aja. Abang tak semayang asar bang, dah pukul apa ni? Oh, betul lah, dah lambat, terus bangun. Kau sibuk apa hal? Suka hati aku lah. Neraka asing-asing. Wah, neraka asing-asing. Bukan kubur kan, neraka asing-asing. Dia tahu dah neraka dia paling teruk ni. Kan? Faham tak? Sibuk lagi tengok drama. Maghrib dah, tengok drama Utusan Cinta Buat Adam. Setelah telafaznya akad. Tak tahu lah betul tak tajuk tu. Betul kan? Saya yang Utusan Cinta Buat Adam tu, saya tak tengok, tertengok. Saya ceramah dekat Muazzam Shah. Masa saya nak ceramah tu, malam tu, sebelum ceramah pukul 9. Jadi sebelum lepas maghrib tu, saya dah sembahyang jamak maghrib isyak tu, tunggulah. Tunggu dekat rumah tamu tu, ada AJK Masjid dengan daripada unit 10 Muazzam datang nak makan malam dengan saya. Saya tunggulah, sementara tunggu buka TV. Keluar cerita Utusan Cinta Buat Adam. Ya Allah, kesian betul. Saya tengok drama tu, kesian. Bini dia kena rasuk. Bini. Lepas tu, bini dia dah lebam-lebam mata dah. Cucu-cucu ni ada family dia pegang tangan. Yang imam tu sengit-sengit kopiah nak tawarkan budak. Lepas tu menjolet perempuan tu. Bersambung. Tu aku malas tengok tu. Bila lah dapat tengok drama itu, tak tahu lah kan. Tapi tu yang tahu tu. Keadaan kita kan, leko. Kita kena ingat, mati tu bila-bila boleh. Bila-bila. Terbanyak-terbanyak, bukan sebab yang kita fikir. Dia sakit tu mana nak mati, belum tahu lagi. Kan, Nabi sendiri waktu baca khutbah terakhir, kan, orang dah nampak Nabi dah tak larat dah. Nabi dah tak kuat. Nabi berpapah. Kan, Nabi turun daripada mimbar tu pun dah berpapah dah. Kemudian bila Nabi lepas pada bacaan khutbah terakhir Nabi tu, ada riwayat menyatakan, ada pandangan kata dalam 6 bulan lepas tu Nabi wafat, ada yang kata antara 6 bulan hingga ke 3 tahun antara tu. Mana kita tak tahu, proses tu tak tahu, berapa lama sakit, berapa lama tak tahu. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok berbual-bual dengan kita malam ni dengan ceramah kan. Balik ni besok, kau tahu tak Haji apa tu meninggal? La ilah Allah, malam tadi dia duduk sebelah aku. Patut dia tak apa golak pun lah. Macam mana ni nak mati pun. Dia lah bagi penilaian dia yang lain. Kan? Jangan cakap. Mati tak sebab tua, mati juga tak sebab sakit. Ada orang sihat mati. Ada orang tengah tidur mati. Ada orang tengah baca khutbah mati. Ada orang tengah jadi imam mati. Buka YouTube tu, cuba kita type sudden death. Cuba tengok. Kematian tiba-tiba. Berapa banyak orang mati. Tengah baca berita mati. Tengah naik kuda dia jatuh mati. Bukannya sebab dia jatuh dia mati. Dia dah mati dulu baru dia jatuh. Nak cakap apa? Macam-macam sebab. Ada orang sakit dah ada. Allah, nak rehat je lah, baring. Tak keluar-keluar. Mati. Nak cakap apa? Dengan tahap itu kita masih lagi leko kan? Masih lagi leko. Itu sebabnya kalau kita ni, yang kita nak tengok Nabi ni sendiri, Nabi nak berhijrah atau Nabi nak keluar, Nabi tak ada. Dah Allah Ta'ala suruh buat. Itu je. Kita bukannya disuruh keluar daripada rumah kita, kita disuruh mengamalkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Kemudian bila Nabi nak keluar dari rumah, tengok tentera kafir Quraisy dah standby kat luar rumah Nabi. Semua standby nak bunuh Nabi. Macam mana nak beritahu kat semua, nak berubah bukan senang. Nak berhijrah bukan senang. Halangan mesti ada.
Adakah Nabi membatalkan hasrat? Tak. Nabi siap panggil Sayyidina Ali. Wahai Ali, kau gantikan aku kat tempat tidur aku. Sayyidina Ali punya gembira sebab dia dapat peluang berbakti, menyumbangkan khidmat dia, menggantikan Nabi kat tempat tidur. Seronok. Yang cuba kalau kita dengan imam minta tolong, ada orang nak pukul aku ni, kau gantikan aku kat tempat tidur. Agak-agak macam mana gitu. Kau nak mampu seorang. Tak nak ganti kan? Macam tu kan? Tak. Tapi sebab Nabi suruh, maka semua rasa seronok. Sayyidina Ali rasa seronok. Nak keluar dari rumah, tentera dah keliling. Macam mana nak buat? Nabi pun bacalah ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum wa hum la yubsirun. Itu biasa kita baca dalam surah apa? Surah Fatihah. Surah apa? Tahu tak apa. Kau nak lolap tadi saja nak cuba tu, tengok kan. Surah Yasin. Kan di mana penghadang di hadapan mereka, kan tembok penghadang di belakang mereka, ditutup pandangan mata mereka dan mereka tidak melihat. Tapi dia tengok tak? Dia tengok tapi tak nampak. Itu yang Ustaz kat Kuala Lumpur tu cakap, baca ayat ni kalau nak elakkan speed track. Baca. Sebelum masuk highway baca. Kono juga lah Ustaz. Rupanya polis tu masa pasang kamera tu, dia dah baca dulu. Jadi dia nampak kita tak nampak dia. Tu yang kono tu. Dia yang AES tu ceneke tu memang boleh tahu, tapi yang dia pasang kat tepi jalan tu, itu tak terdaya tu kan. Tiba-tiba dah kena tahan ke ujung tu kan. Jadi Nabi keluar dan Nabi siap ambil pasir letak kat kepala tentera-tentera tu pun masih tak nampak. Nak tunjukkan kuasa Allah. Allah kalau nak bagi jadi. Masalah kecilnya hal setakat nak tutup mata dia tak ada hal. Kita yang nampak kan? Kita cuma orang perempuan banyak kali tak suruh orang lelaki cari barang kat dapur tapi tak jumpa. Banyak kali kan? Maknanya macam mana tu? Dia selalu baca Yasin. Jadi kita tak nampak. Garam tak jumpa. Depan mata punya toruk buta. Sebab apa? Kuasa Allah. Wahan siap dah lah depan mata, siap tulis garam buta. Siap tulis macam tu. Garam buta, tak nampak kau? Jangan. Pun tak nampak ke? Tak nampak. Kan? Tu nampak kancing masuk dalam bilik air kan. Tak ai faham ni tu. Sila jaga kebersihan tandas ni. Tak ai faham tu. Kancing zat tinggal. Buang air tinggalkan kenangan. Itu saya ceramahkan dekat Pasir Besar baru ni, dia letak pantun, baru orang faham. Masuk pantun, lain macam pantun ni. Letak pantun, orang faham. Ada kucing, ada tikui, dah kancing jiruh. Dia cakap payah benar. Pun payah nak apa? Pergi tampah stiker. Wallahi saya cerita. Dekat masjid, dekat Pasir Besar, kat Gemas, dia pasang tu sembot tu. Dekat setiap bilik tu. Takkan tak babak. Tak tahu perangai orang gitu kan. Pengotor tak pengotor. Malu kita dengan kafir, orang kafir ke luar negara. Pastikan tandas ini bersih daripada sebelum kamu masuk. Berbanding sebelum kamu masuk. Maknanya memang dah bersih, dia masuk dia kena bersih lagi. Bayangkan macam mana standard tu. Macam tu lah. Okey. Jadi kemudian bila Nabi keluar, Nabi duduk dulu kat dalam gosur. Maknanya kita Nabi hijrah ni ada strategi. Bukan main belasah ada. Kan? Jangan tahu aku nak berubah, ya Allah aku nak berubah. Tahu sembahyang sunat buat 1000 rakaat. Besok tu langsung tak datang dah ke masjid. Kan? Tak, dia mesti buat. Kan Nabi kata aku suka umatku beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Itu lah. Daripada buat banyak langsung tak buat kita. Tu panggil kita tu. Kemudian Nabi ikut jalan mana? Nabi tak ikut jalan yang biasa dilalui oleh manusia, oleh orang biasa. Nabi ikut jalan yang biasa dilalui oleh binatang-binatang liar. Nak tunjukkan perjalanan menuju perubahan ni bukan senang. Kan? Nak menuju hijrah ni susah. Ya Allah. Kita siapa yang nak pergi Makkah, nak pergi Madinah, pergi umrah, pergi haji, cuba tinggal daripada dalam bas, tengok tepi-tepi jalan kan, macam mana bukit bukau, batu-batu tu. Macam mana lah Nabi nak ikut jalan tu? Masalah ya. Bukan itu jalan Nabi ikut. Itu okey tu yang kita nampak tu. Masalah Nabi ikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Macam mana nak cerita? 7-8 hari Nabi berjalan. Dengan apa-apa pun tak ada. Susah ya. Makna hijrah memerlukan pengorbanan. Hijrah memerlukan perjuangan.
Sampai di Kuba, benda pertama Nabi buat dengan tulang pek korek Nabi bina masjid. Nak beritahu, masjid ni penting. Masjid Al-Wusta ni penting. Pala-pala taman-taman perumahan baru heboh. Takkan tempat kita tak ada surau. Takkan tempat kita tak ada masjid. Dah siap, dia tak datang. Kan? Bila ada masjid, hidup dengan masjid ni. Hidup dengan masjid. Bertuah tuan-tuan, dah lah ada masjid. Kan Chania punya selesa kapet tabal, bila sujud tabanam muka. Kalau imam sujud lama tadi, alamat ramai terkorban tadi. Kan? Jangan selesa aircon menobut mana? Aircon bukannya jenis calang-calang lah. Mangan latuk dia sajuk kalau on semua ni. Tu belum buka kipih tak tahulah apa yang tinggal lah. Nah, alamat ramai lah yang semayang bawa inhaler tu. Sedut tu kan, tak tahan sambut. Nabi bina Masjid Kuba. Kemudian daripada tu, bila Nabi sampai di Yathrib, Nabi disambut dengan gilang gemilang cukup meriah. Yang menyambut Nabi tu, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Macam tu lah semangat senyum, suka Nabi sampai. Ini grup mahabban membuat Allah. Tala'al badru alaina. Nah, marah ke apa? Kan, kono geriang gembira. Membayangkan Nabi sampai. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Kan, min saniyatil wada', dari lembah Wada' munculnya Nabi masa tu. Wajib syukru alaina, maka wajiblah kami syukur. Tentu faham, baru dapat riang tu. Ini mikirlah, ambil lagi kau nak habis ni. Tala'al badru, ambil lagi habis ni macam mana? Kan? Nak beritahu. Dan waktu Nabi jumpa tu, tautan saudara persaudaraan Muhajirin dan Ansar, Nabi berjaya persaudarakan. Punya dahsyat persaudaraan. Sampaikan puan Ansar offer bini-bini dia. Ni bini-bini aku ramai ni, mana satu kau nak, kau cakap. Macam tu sekali. Tapi puak Muhajirin yang sampai ni pula tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Tak apa, aku dapat tanah, cucuk tanam, jadilah. Aku tak nak bini kau ni dah. Cuba kalau kita, aku dah ramai ni, mana satu kau nak? Macam tu lah kat milih. Dan dia lah suruh pilih. Open tau, bukan dia kata kau pilih lah ni pemalih ni, aku dah tak nak dia. Tak ada. Macam tu sekali. Sampaikan ada satu kisah, puak Muhajirin beli tanah kat puak Ansar ni. Ada satu kisah, dia beli tanah. Sampai dah bila dapat tanah tu, dia pergi tengok tanah. Rupanya ada satu poti dekat dalam tanah tu. Ada satu poti. Dalam poti tu penuh barang omeh. Barang emas, kau tak faham. Penuh dengan barang emas, faham? Kan, bila penuh dengan barang omeh ni tadi, dia panggil balik, tuan, kau ambil balik ni, poti dengan omeh ni kau punya, ambil. Apa pula? Kau dah beli tanah, poti ni kau punya, kau ambil lah. Tak, aku beli tanah ya. Hebat. Cuba kalau kita, pula kau bangang, ambil lah kalau kita. Kalau kita lah kan. Kalau kita ambil lah. Yalah, lalu ketol gambang buat apa-apa dia hulu semua dia ambil. Ni t-shirt sempena dengan minggu kemerdekaan. Bang ambil bang. Tuan bini tu ambil semua. Buah limau ambil, kayu Cina ambil kata. Ini kan pula satu poti omeh. Kalau kita lah pergi khusus masuk bilik hotel. Masuk hotel tu, pergi tengok ada beg atas katil. Tengok dalam tu penuh duit. Berapa ramai yang kemungkinan akan telefon hotel, tolong ambil ni beg ni, bukan saya punya. Ramai lah yang cakap, kita tak boleh bagi ke pihak hotel, takut nanti tak sampai pada tuannya.
biar aku simpan. Ada kan, tu susah kan. Tapi dia boleh buat. Bergaduh tu sudah macam ni, kita jangan gaduh. Yang bagi tanah tak nak, dah aku dah beli tanah, kau ambil lah. Tak, aku beli tanah je, kau ambil peti ni. Macam ni, kita jangan gaduh. Kejap lagi siapa yang lalu kat tanah ni, kita bagi kat dia. Setuju. Lalu seorang lelaki, dia kata, dia pun cerita, kaza tadi kami bergaduh macam ni. Jadi sebab kau lalu, kami setuju nak bagi kat kau. Aku dapat lalu kat tanah ni pun dah syukur dah. Aku tak nak, dia pun tak nak. La ilaha illallah, tak nak tu. Sudah jumpa dengan Nabi. Nabi kata, kau ada anak tak? Ada anak lelaki kau, anak perempuan kau, kahwin dengan dia, bagi kat dia. Nabi kata, tak yo pula, kahwin dengan anak bagi. Malam pertama, jangan macam-macam lah. Ni cerita malam pertama ni. Malam pertama isteri dia kat bang, saya dapat kahwin dengan abang ni pun harta tak ternilai, saya pun tak nak. Itulah abang pun tak nak. Pulang balik, tak selesai kan. Akhirnya jumpa Nabi. Nabi kata, yang jual tanah ambil sikit, yang beli tanah ambil sikit, yang lalu tadi ambil sikit, pengantin lelaki ambil sikit, pengantin perempuan ambil sikit, lebih itu simpan dekat dalam harta kerajaan. Dah settle. Macam tu sekali. Kita dapat tak macam tu? Tahap persaudaraan dalam Islam dapat tak macam tu? Kita selagi tu, kalau dah tak dapat, biar tak dapat semua, puas hati. Itu panggil kita. Itu panggil kita. Cuba perasan nak. Tengok dalam negara kita sekarang, itulah panggil. Kita mati sesama. Biarlah orang lain untung pun. Sudah baru mana kenapa lah kita tak fikir pada dulu lagi. Macam tu. Saya tak merujuk pada apa-apa. Bukan politik ni lah. Ni cerita lain. Ya. Mana tak? Tu lah. Kau ingat. Orang Islam ni. Kena ingat. Islam sesama Islam. Jago. Tak ada mana orang lain jago Islam lagi baik daripada Islam jago. Ingat tu. Ya. Akhirnya apa yang jadi? Itu sebab kuatnya Islam ni dengan perpaduan dia, penyatuan dia. Tu ya. Saya ceramah dengan abang surau dekat Shah Alam, MSU Shah Alam, untuk mengutip dana pembinaan masjid. Pembinaan masjid dekat Kelang. Kos pembinaan masjid 9.6 juta. Saya cakap dengan abang surau, bilo dapat ni bang, bilo banyak saya kata. Rupa-rupa malam tu bukan malam yang pertama. Daripada awal tahun sampailah bulan 6, bulan 7 tu, rupa-rupanya tinggal 800,000 sahaja lagi yang belum cukup. Mana 8 juta lebih dah ada. Nak tunjukkan orang Islam ni, kalau dia satu hati, dia nak tolong, settle. Yang penting kena kuat semangat. Kalau setakat tabung Ma'had Tahfiz Furqan ni, berapa nak? Cakap ya Ustaz, cakap. Berapa nak? Macam tu garam kan kata. Kan? Kita kalau boleh, kita nak bina ni, kita nak buat ni, settle. Macam tu. Kutip duit, lancar tu, bagi tu. Kita awal bulan, tengah bulan dapat bonus, tak dapat bonus, semua sama. Mempertahankan keseringgitannya. Singgit tak baby. Singgit menyam. Siap saluk tu. Mana duit. Saluk belakang. Saluk. Snap. RM5. Kira tu. Masuk dalam tabung. Orang topuk belakang. Apa hal? Kawan tu dulu. Mak 100 bagi. Dia pun masukkan. Dah habis mayang, dia salam dengan kawan tu. Steady kau bang. 100 kau bagi bang. Tak ada. Masa kau saluk paket kau tadi, duit kau juga jatuh tu. Duit dia. Mana kawan tu? Mak banyak aku bagi ni RM100 bagi. Gitu. Kita rasa banyak. Jangan risau, Allah bagi gantilah. Apa dah hal? Apa dah hal? Dah sebut dah tadi. Apa benda-benda yang kita kena buat? Apa benda? Baca persaudaraan dalam Islam ni ada 2 tahap persaudaraan dalam Islam. Yang pertama, ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Dapat tak kita buat? Dapat tak kita buat? Mengutamakan kepentingan orang melebihi kepentingan kita sendiri. Bini pesan, bang, abang tolonglah beli KFC. Dah lama tak makan KFC ni. Abang belilah KFC. Boring lah, hari-hari patin. Dia cakap macam tu lah. Saya tak boring dah, saya balun patin tu. Amen. Dan malam ni patin lah. Dah mula dia terperanjat lah. Apa bondo terperanjat? Tak adalah saja. Kalau ada pula salah kan. Saya kalau balik kan, kalau ceramah dekat Bera ke Temeloh ke, ceramah dekat Mentakap hari tu kan, bila balik saya akan telefon lah.
Abang Awang sangka ni, Patin sangka ni, dia pun, bang, saya dalam pukul 3 pagi kan saya lalu depan jawatan pelajaran Bera tu. Okey, ready tu. 3 pagi dia dah siang ikan dah. Nak berapa? Patin 4 ekor, tilapia 4 ekor. Macam tu lah. Saya terbawa balik. Suruh mak saya masak. Mak, ikan patin, buih goreng belado. Macam ni lah, macam mak. Mak saya masak. Macam ni lah, sedap lah. Ya. Kan? Kadang-kadang bila tempoyak selalu pun tak, ya kan? Kita tukar-tukar lah sikit. Kan? Apa nak cerita patin ni? La ilaha illallah, betul lah. Tu semua tu, tiba-tiba terganggu tu kan. Saya cerita apa tadi sebenarnya? Sebelum patin ni, cerita apa? Sedekah. Tak, Isar mengutamakan. Bini tadi pesan, abang belilah KFC. Yelah, abang pergi beli. Suami pun pergilah beli KFC. Sampai ke depan pagar rumah terdengar, anak jiran nangis. Kenapa dek? Hanya dah 5 hari tak balik, kita orang lapar. Kau ambil lah dek, semua ni ambil. Kau makan adik-beradik kau. Bagi semua. Mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan sendiri. Dah bagi, tenang hati. Tapi nampak pintu rumah dah lain macam. Apakah hujah balas pihak defendant lagi ni? Masuk, Assalamualaikum, bini macam ni tu tak tahan. Dia tak payah tanya, dia carinya. Mampu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mengucap tak weh. Bini diri kita bukan takut bini menakutkan. Ingat tak kisah yang raja takut bini tu? Dia punya takut kat bini kan, takut kat permaisuri kan. Dia panggil semua rakyat jelata dia yang lelaki semua datang istana. Alhamdulillah ramai datang. Siapa yang takut bini, sila berdiri di belah kanan battle. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah, takut ke boy. Dia pandang belah kiri, tengok ada seorang. Elok siap poluk tiang ni. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani dia, Raja dia suruh turun tu. Bagus sebenarnya ni, Raja pun turun. Sekarang kau ajarlah macam mana cara nak lawan bini battle. Apa pula? Patik pun takut bini. Apa sebab kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut dah. Kan? Lagi teruk takut ingatkan dia berani mana, lagi teruk takut dah. Jadi tadi suami masuk dalam. Abang, mana KFC? Abang janji macam mana? Abang. Sabar. Kesian anak jiran. Nak jiran kesian ni. Sabar. Siap sekarang. Jom kita pergi makan kat luar. Settle. Kau dah pek lah. Tak dah pek dah. Kalau kita dengar nangis, kenapa dek? Ni ayah dah 5 hari tak balik. Kita orang lapar. Kau jangan pergi balik tu. La ilaha illallah. Itu biasa kita lah. Ada pun jiran datang. Tolong, rumah kita ada 6 biji kereta dah macam Yuska. Tolong bang, bini saya nak bersalin, nak pinjam kereta. Agak-agak lah, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 kita bagi pinjam. Tolong jawab sikit. Jawab jujur, kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam? Nombor 6. Kereta nombor 1 Camry yang baru, hybrid, plastik tak buka lagi. Kereta nombor 6 kereta Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi kat Jabatan Pulau Pinang ni. Punya lama tu kereta Jadi kau pakai kereta ni. Terima kasih lah bang. Nanti dulu. Kenapa? Kereta ni ada pantang larang. Ada pantang larang pula kereta tu. Apa dia? Kau nak masuk gear 1 tu, kau goyang sikit. Gam. Tu gear 1 tu. Ya Allah fahri. Pula. Lagi. Ada satu lagi. Apa dia? Brake kereta ni biasa tak makan. Tapi kau doa lah. InsyaAllah. Langsung tak dipinjam. Gila ke brake tak makan bagi kat orang. Bagi kereta Camry tadi, plastik pun tak buka lagi. Kau tumpah darah. Senang je plastik. Nampak tak? Macam tu lah fikir. Dunia yang kita kedokut ni. Buat apa? Nampak tak? Tak rapid lah kita macam tu kan. Susah. Bukan cakap orang dah termasuk yang bercakap ni. Kita tolong orang bagi pinjam duit. Kita takkan bagi duit sampai menyusahkan diri kita. Benda ni berlaku pada orang-orang dulu. Mak ayah kita banyak kali kena tipu kat orang dia nak tolong orang. Betul tak tidak? Dulu dia susah. Keluar duit apa dia nak bagi. Yang penting orang lain senang. Dia susah tak apa? Betul, tuan dulu. Tapi kita tak dapat macam tu dah budak sekarang. Mati. Habis kita orang. Habis. Tetapi ada satu level lagi. Nama dia Salamatus Sadri. Tadi Ithar. Yang kedua Salamatus Sadri. Berlapang dada.
Dapat tak kita berhijrah jadi seorang yang berlapang dada, tak sakit jiwa nengok orang lain. Jangankan jiran, jangankan sahabat, masalah kita ni dengan adik-beradik pun kita tak boleh nak lapang dada. Apa hal lah alung lebih daripada angah? Mak bergaduh. Adik-beradik bergaduh berebut tanah. Adik-beradik bergaduh berebut harta. Dengan kawan-kawan bukan main. Aku tak kisah kawan-kawan, tak ada hal. Oh, bukan main. Dengan adik-beradik sendiri bergaduh. Berlaku di Seremban. Bukan orang Seremban macam tu. Peristiwa ni berlaku di Seremban. Faham? Ada satu kes tu, dia 8 beradik. Seorang ni dia nak mengusur, salah satu adik dia yang bongsu ni nak mengusurkan tanah yang ada tanah pinggir, tanah tu terbiar. Dia cakap dengan mak dia, dia ingat dia nak usahakan tanah tu. Jadi mak dia tanya, korang setuju tak adik kau nak usahakan tanah tu? Biarlah mak, adik nak buat, buatlah tu. Jadi semua setuju, sign transfer tanah tu bagi ke adik tu. Adik tu pun bayarlah JCB apa semua, tolak tanah, jadi kemudian letak tanah ratakan. Dah rata tanah tu, buat joint venture agreement, JV agreement dengan pemaju untuk banner rumah kedai 5 pintu. Jadi kos setelah kira-kira, akhirnya pulangan untuk dia sebagai pemilik tanah, dia dapat duit dalam 1 juta lebih. 1 juta lebih duit Bila dapat 1 juta lebih hasil dia dah dapat, dia tak sedap nak makan seorang. Dia nak bagi paling tidak biarlah adik-beradik yang lain merasa. Dia pun bagi. Saya dapat tahu ni bukan orang cerita, saya sendiri yang berbual dengan dia ni. Saya yang bawa dia jumpa dengan seorang peguam di Kuala Lumpur untuk bincang kes dia ni. Jadi mana cerita saya ni bukan dongan-dongan, memang saya tengok sini. Dan dia kata, saya bagi adik-beradik tu, yang seorang ni dapat 23,000, seorang dapat 20,000, seorang dapat 18,000, seorang dapat 5 boleh, seorang dapat 7 boleh. Saya tahu tuan-tuan akan tanya soalan yang sama. Saya tanya, kenapa lain-lain pula? Dia kata, sebab dia kata dia orang dulu pernah berhutang dengan saya, jadi saya tolak siap-siap, dia kata. Mana adik-beradik pun memang rajin beri minjam dengan dia, jadi dia dah tolak siap-siap. Okey lah tu, dah tolak hutang dan dapat banyak tu. Masa dapat, alhamdulillah, terima kasih lah. Tetapi bila ada orang yang tak dapat berlapang dada, dapat pula mengasut kan, setan-setan ni nak mula bisik kan, patut duit 1 juta lebih tu dia kena bagi kita adik-beradik ni sama rata. Dia dah mula cakap macam tu. Akhirnya adik-beradik bergaduh. 7 beradik tadi memfailkan kes ke mahkamah nak tuntut duit 1 juta lebih bagi sama rata. 3 tahun turun naik mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia nak bagi untung. Ini bahasa saya, mahkamah tak cakap macam tu. Makna mahkamah kata, kalau anda kata dia tak nak bagi pun boleh, sebab tanah tu dah nama dia. Jadi kalau dia dah bagi tu, walaupun RM1 dia bagi, itu pun dia kira sah lah dia nak bagi. Tak boleh nak pertikaikan. Jadi akhirnya permohonan itu, permohonan yang 7 beradik tadi ditolak dengan kos. Kes selesai di mahkamah. Tapi sampai hari ini adik-beradik tak baik. Berbaloi tak? Tak berbaloi, sebab tak dapat nak berlapang dada. Berlapang dadanya. Bang, abang dengar tak? Alung dah pakai kereta besar, bang. Alhamdulillah, rezeki Alung. Rezeki kita tak tahu. Allah belum tulis lagi. Adalah benda Allah nak bagi kita, mungkin lagi baik. Entah Allah bagi bas ke kat kita, mana kita tahu. Tak payah pun sepening-pening kepala. Kan? Bang, ya Allah bang, jiran kita bang, dia pakai dapur gas bang. Ya Allah, dapur gas dia bang, tokan-tokan 5 menyala bang. Alah, biarlah. Abang nak beli 5 pun kau yang satu yang menyala 1 tu pun kau jarang masak macam mana? Dia nampak? Tak payah gaduh. Bang, jiran kita minjam cangkul bang, dah 6 bulan tak pulang-pulang. Cangkul tak berapa ringgit. Boleh balik kat Temeloh nak makan lah. Biarlah deh, agak ada ditolan ni cangkul tu, nanti abang beli lain. Dah habis cerita. Kita kadang-kadang menyakitkan hati kita benda yang tak adalah apa benar pun. Sampaikan tahap sebab itu. Kenapa kau gaduh? Cangkul tak pulang. Cuba tanya. Tapi yang paling best tu, bila tanya jiran kan, bang, nak tanya sikit apa, cangkul yang bang pinjam dulu belum pulang lagi tau. Ada ke aku pinjam? Tu tak tahan tu. Tu bang yang belakang. Tu bukan cangkul aku ke? Dah cangkul dia pula dah. Itu tak terdaya kan. Dengan jiran ni sabarlah banyak kan. Saya pernah jumpa jiran saya dulu kan, jiran dia tak perasan saya siapa.
Dia berjiran dengan saya, hari-hari dia tegur. Kadang minum sama ada, tapi dia tak perasan. Dia siap boleh cakap lah. Bang, abang perasan tak? Muka abang kan ada macam rupa-rupa penceramah dalam TV tu. Saya fikir ada ke penceramah lain lagi, dia katakan. Saya pun tanya, siapa? Itulah yang tertinggi yang cakap Negeri Sembilan kat tu. Semsul debat ke? Ya dia kata, la ilaha illallah. Dia bercerita, dia kalau ceramah bang dia memang tak perasan ke aku semsul debat, kata. Lepas itu dalam kalau abang pakai lah kurta kau, baju Melayu, abang pakai kopiah, mesti orang percaya abang Samsul Debat. La ilaha illallah. Saya pun cakap macam ni lah bang, sebenarnya bang, saya lah Samsul Debat. Tak payahlah, aku kena lah dia siapa. Alah tak kau lah, dah macam tu. Payah tuan, jadi rupanya macam tadi kan, berapa ramai tegur saya. Dia kata kat luar nampak lain, dia kata. Dalam TV nampak lain, dalam TV lain. TV make up. Dia make up tu yang perempuan, dia pakai glove tau. Dia pakai glove, kemudian batang yang berus tu panjang, macam mengecat cecenya ni. Saya pun cecenya lah sudah. Yo. Oh, TV Hijrah memang macam tu jago betul. Siap buka bismillahirrahmanirrahim. Macam tu TV Hijrah. Yo. Mencarut dalam TV Hijrah tu dengan aku tu. Terbakar tu studio tu, tak ada. Yo, dalam TV lain lah. Itu tadi. Tapi tadi saya orang ngumpet saya pun saya maaf dah. Saya tak ada apa. Saya okey. Jadi berapa ramai tadi? Yang perempuan kau, yang lelaki kau cakap tingginya. Salah kau saya tinggi. Saya cakap. Yang seorang tu gila. Dalam TV nampak gemuk, kau hajar betul. Tapi saya maafkan dah. Saya maafkan. Tak ada salah tu. Okey je. Kecilnya hal tu kan. Supaya senang akhirat tu tak payah tuntut nak, saya dah maaf dah, settle. Jadi apa yang kita nak buat? Hijrah apa kita nak buat? Nabi kata, selepas penghijrahan Nabi pada Mekah ke Madinah, tak ada lagi dah hijrah selepas tu, tak ada. Yang ada cuma niat dan jihad. Sebab apa niat? Tu sebab hadis yang paling popular peristiwa hijrah Nabi sebut, inna a'malu binniyat. Salah satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Apa niat kita? Sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku ada di rumah. Sebab mak mentua ada. Jadi mak mentua tak ada, tak sembahyang. Kan? Masalah. Sahaja aku datang masjid malam ni. Sebab apa? Sebab malam ni ada YB datang. Contoh, dia nak biar YB tu nampak muka dia. Dia dapat nampak muka orang tak? Ada orang macam tu. Rupanya ikut Nabi, bukan semua ikut Nabi kerana Allah. Ada yang ikut Nabi sebab dia suka dengan satu perempuan. Perempuan tu ikut Nabi, maka dia pun ikut sama sebab dia suka dengan perempuan tu. Ada. Tu Nabi sebut, "Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Apa kita nak capai, itulah kita dapat. Orang puasa, dia puasa. Tapi puasa sebab apa? Sebab orang lain puasa, aku puasa lah. Dia dapat connect, pahala tak dapat. Kan? Kau kena buat sedekah biar dia tahu dan sama duit paling banyak dalam kampung ni sama. Oh mak ayat kan. Sesio lah. Ada orang tu bagi duit tak banyak dah pun sesio enggak sebab dia sebut beli. Kau tahu tak kos pembinaan menara dekat masjid Abu Stor tu berapa? Tak tahu, 150,000 euro. Duit aku ada RM5 yang tu. Lah sebut RM5 sebut langsung tak dapat apa. Contohlah. Kan? Iyo, kadang-kadang banyak benda kita tak perasan, kita sebut sudah tak jadi apa. Jadi niat kita, penghijrahan, jihad kita, perjuangan kita apa? Itu sebab antara benda-benda yang kita kena hijrah, nombor 1, lisan kita. Cakap kita ni, tolonglah cakap benda-benda yang elok. Janganlah gamar memutuskan silaturahim. Janganlah cakap benda-benda. Saya bagi contoh tuan-tuan, kalau ada masa buka Facebook, cuba tengok. Terutama tengok Facebook yang tengah mengulas isu politik. Cuba baca komen-komen. Adab langsung tak ada. Mengutuk, mencarut kepala bapak semua keluar. Soalan yang patut tanya, Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Dan orang perempuan berhenti-berhentilah cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik.
Tak ada mana lah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Nabi hati baik tak? Baik. Mulut Nabi baik. Ramai cakap benda-benda tak elok. Lidah kita ni gantikan untuk sebut benda-benda yang baik. Zikir, bertahmid, bertakbir, puji Allah, pergi tahlil, kenuri tahlil tu pergi. Jangan dengar cakap ada ustaz tu yang pergi buat kenuri tahlil ni semua dengan kau. Kamu sadap dan cakap. Kenuri tahlil ni memang betul zaman Nabi tak boleh. Tetapi kita baca mengingati Allah tu memang Allah suruh. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Kenuri tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa ramai orang termeluh ni malam ni balik sampai ke rumah duduk ya. Tutup TV. La ilaha illallah, la ilaha. Berapa ramai? Ada termasuk yang bercakap ni. Naik kereta buka radio. Berapa ramai tutup radio? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dek kenuri itulah. Tu sebab imam lain kali kalau tahlil arwah jangan buat 100 balon 1000. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Baru berbaloi ikan patin kat dapur tu. Ini sikit-sikit ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Nak makan. Dua pahala yang paling besar. Kalau tuan-tuan pergi Seremban, pondok-pondok Syekh Murtada, ramai imam dulu dapat pergi kat pondok Syekh Murtada, Allah yarham Syekh Murtada. Semua zikir tak ada pendek-pendek dah. Tuan-tuan pergilah kenduri tahlil dekat Seremban. Mana ada pendek? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina. Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin. Panjang hujung tu baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau yang hujung la ilaha illallah, dah connect seorang tu. Tu dah connect tu. Dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil. Yang pertama zikir, yang kedua makan. Makan tu pahala. Tuan rumah nak sedekah, niat untuk arwah. Makan betul-betul, jangan kesian. Ya tu. Tapi jangan komplain, tak sadap lauk tak apa benda lauk dah lah makan free, tak bayar kau kutuk pula. Makan nak Allah saja je bagi tokat kau rasa macam tu. Nak tengok kau syukur ke tak kau dapat makan. Macam tu ya. Sambut yang baik-baik. Bila masuk bahagian korban, satu bahagian berapa? Sini 600. 600. Hari tu berapa ekor? 8 ekor. Ada yang masuk bahagian, kau tengok lah, bayar 600. Lembu kecil macam kambing. Nampak dia cakap, nampak. Mulut tu la ilaha illallah. Cubalah jangan cakap macam tu. Alhamdulillah dah ada lembu. Lembu ni macam kurus sikit dah. Tak apalah. Banyak ni, tak apalah. Kita dah campur-campur dengan lembu-lembu lain, banyak orang dapat manfaat ni. Dahlah. Cakap elok-elok. Macam orang perempuan lah, suami keluar. Jangan tengok janda. Nampak mulut. Cuba cakap elok-elok. Abang elok-elok lagi kerja tau. Jangan lupa kat ayang pula. Nanti abang balik memang masak lauk kegemaran abang. Macam tu lah. Cakap elok-elok. Ini hanya menggatal. Suami kena balik lambat sana, balik copek sana, semua sana. Bulan puasa, suami balik lambat sikit sebab suami tadarus. Lambat balik ni. Bini tanya, abang mengaji tadi. Mengaji ke kedai kopi? Mulut kau. Abang mengaji. Ingat kedai kopi tadi. Dia malas bini bising. Malam besok lepas isyak dah balik. Tak tunggu tarawih kan? Tarawih kat rumah, takut bini bising. Assalamualaikum. Awal balik ni tak semayang kau. La ilaha illallah, mulut dia tak semayang kau. Ayah betul. Orang lelaki kalau balik rumah, kalau bini tanya, awal balik hari ni bang, start motor, keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi tu. Besok tu langsung tak bunyi dia dah. Langsung senyap dia. Jangan main. Aduh. Iyo, kita ni kan kadang tu salah. Cakap yang baik-baik. Cuba cakap.
Imam saya nak cadangan, boleh tak lepas ni kita buat macam ni. Ni saya punya cadangan. Ni cakap elok. Tak ada Imam. Kau cakap aku tampar kau. Tak ada dah. Lepas tu bila orang tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang. Tak pernah habat dia datang masjid, sebab Samsul Debat ada malam ni dia datang. Contohlah. Kita jangan cakap, kau mentang-mentang Samsul Debat kau baru nak datang kan. Kawan tu kecil hati langsung tak datang. Tanggunglah sampai akhirat. Cuba cakap elok. Alhamdulillah, seronok tengok kau datang. Lain kali datanglah lagi. Janganlah malam ni je datang lagi Seronok tengok kau kawan-kawan datang ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kadang-kadang orang kalau tak pernah datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa tu? Nak kenui. Ada kemungkinan dia nak kenui. Kan? Yang paling best tu dia tanya, imam mana imam? Imam mana? Yang dia tanya imam, macam mana tak bengkak imam tu? Imam mana imam? Ni adalah imam kan? Tak, maaf lah ustaz, tak perasan. Apalah kau tak perasan lah? Kau biasa semayang mana? Semayang sini lah. Apa tak perasan imam lah? Dah imam pandang depan. Dah salah imam pula pandang depan. Dia kalau penyanyi pandang penonton kan. Dah imam pandang depan tu dia tak perasan tu. Perangai ya kan? Perangai. Ya, lisan ni carilah yang kemudian kita gantikan dengan apa? Dengan berzikir, mengaji Quran. Iyalah. Cik menantu macam tu ya. Cik menantu jangan sibuk dunia ya. Cik menantu kau kerja mana? Kontrak tetap. Pangkat apa? Kau ambil pension ke dari SP? Semua tanya. Kau gaji berapa sekarang? Dah ada rumah belum? Kau ni muka tua dah pernah kahwin belum? Macam-macam tanya kan. Tanya baik-baik. Macam ni lah pakcik nak tanya satu yang ikhlas. Jawab dengan pakcik ikhlas. Salat kau jaga tak? Jangan tua tanya. Jangan main-main lah. Jangan main-main dengan orang kampung Tanjung Besar ni. Semua tanya ubat agama lah. Kau pergi tadi subuh tak? Pakcik boleh tahu tu orang tu subuh ke tak subuh pergi tadi? Ya kau pakcik? Macam mana pakcik tahu lah? Lebih kurang lah pakcik tahu. Kau subuh tak pergi tadi? Alamat sikit. Pakcik boleh tahu. Tengok pelepak mata kau pun pakcik boleh tahu. Wah dahsyat pakcik ni. Kau khatam Quran berapa kali? Kau mengaji dulu dengan siapa? Kau kitab apa yang kau baca sekarang? Mak semua tanya. Betul lah bab agama tanya. Lalu sekali itu ada 3 calon bini datang. Calon menantu yang nak akan anak 3 lelaki datang. Macam mana pula gaya dia nak tanya. Macam ni lah. Kau nama kau siapa? Nama saya Mat Duha. Kau baca surah Duha sekarang. Senang betul. Dia pun baca lah surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad duha wal laili iza saja. Baby. Kau pula? Nama kau siapa? Nama saya Anas. Okey. Kau baca surah An-Nas. Senyum mudah tu. Si baik pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kawan dia ketiga ni dah berpuluh dah. Nama Yasin. Wah parah aku ni. Macam mana aku nak jawab ni kau tak lagi? Wah parah kata. Sudah dah selesai budak tu baca. Kau nama kau siapa? Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Lagi panjang nama gelaran daripada nama betul. Ui kacau kawan tu. Ini main-main orang kalau tak biasa ni main-main. Kan? Macam kisah ada seorang budak. Dia dah lama menyanyi, dah hanyut hidup dia pun balik kampung. Dia tak nak, gua tak nak nyanyi dah, dia balik kampung. Sampai ke kampung. Eloklah kau balik tu. Imam cakap, sedang elok pula Bilal tak sihat, besok kau azan subuh. Ya apa pula gua pula? Dia main gua-gua. Nak gua pula, tak ada orang lain ke? Kau suara sedap Allah dah bagi. Besok kau azan. Okeylah Imam, dah Imam cakap, gua nak cakap apa pula? Tapi satu minta tolong Imam, apa? Imam tolonglah siapkan lirik dah. Lirik. Dia tak parah betul. Kau takkan tak ingat? Gua lupa sikit dah. Dia pun Imam pun ni lah, kat rumah siaplah lirik Besok pagi pukul 3 pagi dia dah pergi ke mikrofon tu. Dia pegang pung. Pengumuman, jangan lupa datang beramai. Pagi ini saya akan azan. Gila betul penyanyi ni. Tak pet tidur dengan bung. Memakak pukul 3 pagi, comeback pagi. Lagi sejam lebih saja lagi saya akan azan. Gila betul. Sudah ramai lah yang datang ni. Azan dah cepet. Tunggu apa lagi? Orang kampung dah marah. Nanti dulu. Lirik gua belum sampai.
Tak lama tu imam sampai. Azan lah. Lirik. Imam bagi. Nah ambil. Imam, dia pun tengok. Jawi lah pula. Belakang tu. Oh ada Rumi. Semua dengar betul dia pun azan. Allah Allahu Akbar 2 kali. Baca 2 kali. 2 kali pun baca. Gila betul tak? Dia parah dia kan. Asyhadu la ilaha illallah 2 kali. Memang dia baca betul. Jahanam dah. Parah. Iyo benda-benda macam tu dengan ni contoh kisah lah. Sebab anak-anak kita ni nak bagi mulut yang baik, itulah dia. Tahnik kan tu, bolah bibir. Kan? Bolah bibir bukan pakai pisau lah. Makna cari imam. Kan cari imam. Ustaz, kalau boleh cari imam atau ustaz yang tak merokok. Ni imam tolong imam tengah isap rokok pula. Dah ready dah tu dah. Imam pun pergi. Dia pun ambil lah buah taman. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizraka allazii anqadha rafa'na laka dhikrak. Dia letak akid dalam langit budak tu. Berkorut budak tu. Budak tu dalam hati, ini dan hil ni tahu dah. Janganlah. Cari imam yang tak merokok. InsyaAllah imam yang tak merokok kan. Cari yang tak merokok. Iyo, tahnik tu semua tu sunnah Nabi tu. Kalau ikut Nabi memang Nabi pakai buah tamar, kan? Buat yang elok-elok. Kan? Tu sebabnya anak-anak muda kita ni, yang muda ni kan, ajar buat pertandingan azan. Budak-budak ni biar masuk. Buat 2 kategori. Satu kategori maghrib, satu lagi kategori subuh. Nampak? Kategori subuh lain hadiah. Kategori maghrib sebab subuh dia payah nak bangun pagi nak jadi imam tu. Yang maghrib dia mendayu tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa. Maghrib. Subuh jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sampai as-salatu khairum minan naum. Memang tidur. Bukan Bilal sini no. Sini okey, tempat lain ni. Biar budak tu. As-salatu khairum minan naum. Macam tu kan. Ayo soga. Pagi yang baik-baik kat mulut ni. Betul. Kan? Lepas tu anak-anak kita ni kita buat kan, kalau betul ni macam ni Madrasah Furqan ni, anak-anak kita rasa macam blanket akademik kita tak berapa kan, kita rasa macam agak-agak ada mungkin Quran dia okey kot, hantar kat madrasah ni, mana tahu keluar jadi anak-anak tahfiz. Antara lain kelebihan anak-anak tahfiz ni, kalau akhirat besok dia ada kota 10 orang keluarga dia boleh selamatkan dengan aku masuk syurga. Tu sebab tak ada rugi tu anak kita ni ngaji Quran. Saya bulan puasa gitu kan, tarawih, bawa seorang imam daripada luar, 17 tahun budak tu. Dia baca tu first time orang kampung saya komplain, pendek sangat baca. Tarawih komplain pendek baca. Biasa orang suka orang baca pendek, dia komplain pendek sangat, tak puas budak tu baca sedap. Rakaat pertama lain lagu Fatihah dia, rakaat kedua lain lagu Fatihah dia, tiap-tiap rakaat lain lagu dia. Rupa-rupanya tahun lepas sudah biasa jadi imam di istana negara budak tu. Mak dia, ya Allah Akbar, bertuah betul. Tu yang orang kampung cakap, ya Allah sejuk perut mak dia. Kalau sejuk perut tu kambung tu. Sejuk hati pun betul, tak ada sejuk perut tu. Kan? Iyalah anak kita jadi imam kan. Mak ayah dah ready. Allahu Akbar. Anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menitis sama tomak. Allah, anak dan sorry, anak aku. Tuan. Orang faham sebut anak apa? Anak koi. Betul ke tu? Kan menipu betul ni, betul.
Anak kau itu. Okey lah, macam tu. Yang kedua, penghijrahan kita nak buat pada apa? Mata kita. Berhentilah tengok benda-benda yang tak berfaedah ni. Handphone tu banyak lagi benda lain boleh tengok. Kenapa nak tengok viral video seks tu? Kenapa? Apa kepentingan nak tengok? Buat apa? Buat dosa. Share pula dengan orang, bertambah dosa. Buat apa? Tak payah. Share pula video yang bukan cerita perang. Tahu cerita perang yang pada mula sampai habis perang. Yang faham-faham, tak faham sunnah. Lepas tu share, buntang-buntang mata tengok, terangkit kopiah. Yang main. Tak payah. Buat dosa je, jangan. Banyak lagi benda-benda baik boleh tengok. Tengok Mekah, tengok Madinah, tengok orang tawaf, tengok banyak video yang baik-baik boleh tengok. Kenapa nak tengok video yang tak baik? Mata kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Seterusnya, hati kita. Hati kita ni jangan tamak. Syukur dengan apa yang ada. Jangan sombong. Nabi kata tidak akan masuk syurga manusia yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Senang biji sawi ni. Butang baju Melayu aku paling lawa sekali. Tu sawi tu. Biji sawi tu. Selipar aku berkilat hari ni. Sebab selipar. Allahuakbar. Apatah lagi yang lain. Tak payah nak sombong. Aku pegawai paling besar tau dalam jabatan kerajaan ni. Contohlah, dia pegawai besar, kayak pejabat, kayak temeluh ni, contoh. Sampai masuk pencen tapi tiang duduk. Tak payah apa lah. Nak cakap apa? Bukan orang sini lah, ni contoh. Beralih pula daripada tiang lah. Ni contoh. Ni tu keadaan ni, kita nak sombong-sombong sampai masuk, tak ada apa pun. Pinjaman semua tu. Jangan kita dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Allah dah tentukan untuk orang lain. Jadi jangan dengki-dengki. Rezeki dia. Dia dapat naik pangkat, alhamdulillah. Dia dapat duit sumbangan daripada orang. Dia dapat duit harta dia waris sekali keluarga dia, daripada tiba-tiba dia jadi orang kaya baru. Alhamdulillah. Sudah, jangan sakit mata, jangan sakit hati. Apa selama ni bila dia kaya kita jadi tak makan ke? Tak ada. Kan? Itu je fikir. Kemudian jaga perut kita, iaitu jangan membenarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Itu pun kita kena hijrah. Sebab perangai orang kita gemar makan, yang penting sadap, halal haram tolak ke tepi. Jangan amin. Kita pergi pasar tani, pergi pasar pagi, nak beli ikan keli. Tanya, ni ikan keli ni orang Melayu Islam bela ke siapa bela? Tanya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ni dan cari rezeki yang halal. Wajib cari yang halal. Pergi restoran Chinese Muslim, berapa banyak dalam Malaysia sekarang Chinese Muslim. Tanya betul-betul, betul ke ni halal? Tanya. Saya pergi makan dekat restoran Chinese Muslim dekat Somban tu. Mak saya pergi dapur. Mak saya pergi dapur, siapa tengah masak? Mak saya tanya. Saya kata, mak tanya kat depan, kat token sudah lah. Tak, masih masuk dalam. Tanya. Lepas tu mak saya jumpa, dapat puas hati, dapat jumpa rupa memang ada tukang masak ni, memang Islam, confirm. Mak saya pun keluar daripada dapur. Okey, boleh makan. Sabarlah kan. Tapi memang tu yang patut kita buat. Macam-macam makanan hari ni. Kalau kita tengok dekat pasaran tu, contoh, Twisties. Twisties. Dia ada tulis bawah tu, for sale in Malaysia only. Dia tulis tu. Makna yang tak ada chop tu, kemungkinan besar tak halal. Kita makan kat kedai mamak tu kan, kedai mamak tu. Kena ingat tau, bila pejabat agama semak, dia kari tu sebenarnya, walaupun kari tu pada India, dia ada logo halal India yang dia kena tunjuk. Berapa ramai kedai-kedai India ni, kadang-kadang kedai-kedai India dia mengaku dia India Muslim, dia letak ayat Quran ni. Dia letak frame ayat Quran dekat kedai dia. Kita pun balun. Saya dah kono sekali dah. Saya makan dengan kawan saya, kawan saya buat ni kedai ni India Muslim ni. Lepas tu dia jalan dulu. Lepas tu saya pun nak pergi bayar kat kaunter tu, berasap kat kaunter tu. Balik golaman gitu kan. Tuan-tuan faham lah maksud berasap tu. Tu kadang-kadang kita kena cek betul-betul. Makan sadap-sadap lah. Tapi kat sini insyaAllah kalau orang Islam kita berniaga, kita kenal orang kampung kita, insyaAllah kan. Tapi cari main belasah kan, janji sadap tu. Tapi cari
Yang halal ni bukan hanya makanan tu saja, tetapi sumber kewangannya. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Seterusnya dari segi tangan kita, banyakkan bantu orang. Nampak tabung Ma'had Tafiq Al-Furqan, masuk duit, tolong. Duit tak ada ustaz, tangga jam ni, masuk dalam tu, jam, bagi jam. Jam tak ada, handphone tu, format siap-siap, masuk dalam tu. Tahulah mudir nak pergi tolak kat kedai Cina, sok berapa dapat. Kan, nampak dah hal, bagilah. Kan. Kemudian tangan kita ni bantu mana yang boleh. Kemudian seterusnya langkah kaki kita, melangkah tempat-tempat yang baik. Tak ada kita nak pergi tempat-tempat yang tak elok, tak ada kita. Alah pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ayat orang. Pergi masjid belum tentu lagi elok perangai, memang betul, tapi ada harapan elok. Pergi disko belum tentu kita elok, memang, tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti weh, berhenti jap, kenapa pula isyak, dah pernah jadi dah. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Hari ni nak selamatkan kita tengok balik khutbah terakhir Nabi. Kalau ada setengah masjid tu memang dia ada, dia frame kan khutbah terakhir Nabi, kita baca. Baca balik satu-satu. Nabi pesan tu lengkap dah untuk kita. Pesan akhir Nabi, pesan kat kita. Dan hujung kali Nabi kata, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnah aku, kan. Nabi kata, kalau barang siapa berpegang pada kedua-duanya, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Kan tak faham lah. Ya. Quran baca. Nabi dah wasana, ta'dibu auladukum bisalasati asya', didikkanlah anak-anak kamu ni dengan tiga perkara. Pertama, bihubi Rasulillah, cintakan Rasulullah. Kedua, bihubi ahlihi, cintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, baca Quran. Ya, baca Quran. Bersalah. Kan? Hidupkanlah. Bezakanlah rumah kamu tu dengan kuburan. Banyak benda kita boleh ubah. Berubah pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih baik, dan seterusnya. InsyaAllah. Lagi paling penting, jaga hubungan satu dengan yang lain. Rapatkan saf antara kita. Tautkan hubungan. Orang kampung ni dah tak ramai mana, tu lah orang yang ada. Lepas tu bergaduh lah dengan dia. Tersompak kan kau dah makan, kat sini pula kau nak makan. Dia selera sama. Itulah kadar yang sadap macam mana. Kan? Kita nak beli topung, time tu lah kawan tu beli garam, kenapa lah time ni kau beli garam kat sini? Macam mana? Kan elok kita baik. Buat tiga benda ni. Apa dia? Yang pertama, puasa 3 hari pada hari putih, 13, 14, 15 pada setiap bulan. Kecuali orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti. Boleh buat hari lain pun tak apa. Yang kedua, jangan kau tinggal solat sunat duha 2 rakaat paling kurang. Nabi dah pesan. Dan yang ketiga, jangan kau tinggal solat sunat witir paling kurang 1 rakaat sebelum tidur. Cuba cek balik. 3 ni pun kita tak buat. Contohlah, Allah, banyak ruang kita boleh perbaiki diri kita. Jangan cakap dia dah sempurna, aku dah okey, aku tak ada hal, okey. Tengok balik. Kan? Yang Nabi suruh dah buat belum? Sunnah Nabi berapa banyak yang kita buat? Kan? Selawat berapa kali sehari? Sampai kan Nabi kata, al-bakhilu allazi zukirtu innahu falam salih alaih. Orang paling kedakut adalah orang bila sebut nama aku, dia tak selawat. Berapa banyak kita selawat? Tanya balik. Jadi banyak sebenarnya ruang dan peluang untuk kita memperbaiki diri kita, untuk bawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia boleh beri manfaat pada orang lain. Jadi rasa cukup setakat tu, tuan-tuan. Saya faham muka suruh berhenti tu, saya faham. Dia kalau dah berubah-ubah tempat duduk tu kan, saya faham lah. Kojak dah melunjur kaki tu, kojak dah ceniak, kojak tagak, kojak niat, saya faham. InsyaAllah. Sebelum tuan-tuan daripada Gama jadi bangih dengan camah saya, biasa berhenti. InsyaAllah. Di lain kesempatan, adalah beberapa arrangement kita nak buat. InsyaAllah saya akan datang lagi. Seronok kita meluh ni ikut jalan bahau ya. Dah okey kalau mau mana. Lepas tu dah pek nak patin. Itu tak tahan tu. Banyak kali sebut dah jadi huru-hara dah. Sebut salah aja ke masjid. Tak ada saja ya, tak ada, saya tak kisah dah. Kan? Jadi itulah dia. Yang penting walaupun sedikit kita amal dan sebar panjangkan kepada yang lain. Itu tanggungjawab kita. Jadi rasa tu saja tuan-tuan. Cuma sedikit makluman, ada sahabat saya dekat luar daripada Melaka, ada yang baru datang. Kan?
Ada yang boleh datang, saya nak umum tu, dia orang ada berniaga lah. Kemudian tadi tabung tu, kalau siapa yang tak buat duit, boleh balik ambil duit tu. Kalau tak pun nanti ambil nombor telefon, nombor akaun ada ke tu? Ada nombor akaun. Jadi sekarang semua transfer online je. Dia tak buat duit, transfer. Baik-baik lah, tersalah. Terlebih pula kosong kan. Oh, macam tu kan. Baik macam tu. Iya, saya cerita sikit lah buat sedekah ni. Saya baru teringat. Sambung lagi macam mahal kan. Saya teringat pada tahun lepas, saya memang niat saya nak bawa ahli keluarga saya pergi umrah. Saya cakap, ya Allah, saya cakap dengan mak-mak, ingat nak bawa, masa saya dengan mak saya dekat Mekah, dekat lepas makan, saya cakap dengan mak, ingat nak bawa lah saudara-saudara kita mana susah bawa pergi umrah. Elok tu, kalau nak buat, kau jangan cakap tapi tak buat. InsyaAllah mak buat. Lepas tu kira-kira tahun lepas baru saya bawa. Tahun lepas saya rasa saya nak bawa, saya rasa boleh lah bawa. Tengok-tengok 5 boleh orang. 5 boleh orang, kira kan, monum kat bank, banyak memang dalam hati, ya Allah banyak gila tu banyak ni kan. Tapi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki, Allah mudahkan urusan. Tak apalah. Tapi bila tengok muka saudara mara saya dapat pergi Mekah, ada yang dah masuk senarai insolvency, bankrupt, menangis dia bila sampai tanah suci Mekah. Dia buat rayuan kan, dia dapat pergi. Bila dia menangis, dia rasa terima kasih sangat. Saya kata apa? Tiba-tiba hati saya tak rasa pun duit tu tadi, tak ada apa pun. Walaupun duit dah banyak, kalau tak ada apa rasa seronok. Dan bila dia terima kasih, saya kata jangan. Kata bukan, datang Mekah bukan sebab saya. Dia dapat datang Mekah sebab Allah izin datang. Itu alhamdulillah. Saya syukur tak ada apa-apa jadi, semua dapat datang, urusan senang, alhamdulillah. Tak sampai 3 bulan Allah bayar balik duit saya, ganti balik. Saya tengok dah ada dalam akaun kan, sikit dah cukup. Tapi masa tu tak ada lah, si baik balik modal, tak ada. Masa tu fikir buat, siapa lagi aku nak tolong lepas ni. Macam tu patut kita kena fikir, insyaAllah ya. Kemudian sahabat saya daripada Melaka, dia baru sampai tu, dia meniaga barangan-barangan sunat, bah kurma, habatus sauda, minyak zaitun, minyak wangi. Kemudian yang seorang lagi dia bawa madu, daripada Tampin dia bawa madu kelulut, madu tualang. 3-4 orang asli kat kampung Great Perak tu mati naik manjit pokok tualang tu tinggi. Tapi dia masuk Islam, dapat saudara saya bercampur dengan orang asli yang masuk Islam ni. Itu sumber pencarian dia orang. Buang semua pinggan mangkuk dia sebab dah macam-macam binatang makan dalam tu. Tukar pinggan mangkuk baru. Sebab ni Islam kan. Bapak saudara saya tu terpaksa campur kan. Kalau tidak kan dia orang mudah berbalik-balik tu. Tu nak kena jaga. Orang perempuan beli madu tu, tunjuk kat suami, bang, ni madu yang diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu. Faham, tak faham sudah kat situ kan. Macam tu. Kan? Lepas tu ada juga satu susu kambing tahur. Susu kambing tahur tu baik untuk orang macam saya sendiri ambil, baik untuk orang gastrik. Sedap dah rasa dia. Orang perempuan biasa tak boleh minum sebab tak tahan bau. Jangan risau, ni tak ada bau sebab dia kambing daripada Belanda, Holland. Sedap. Dia punya rasa sebab dalam tu dah ada kurma, dah ada badam. Kalau nak sedap lagi, campur buah kurma kita blender, dia pekat, masuk dalam petai macam coconut shake. Kemudian orang perempuan mana yang hormon dan merayau-rayau, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana payah, boleh minum, insya-Allah okey. Tapi kalau dah tua tu tak salah. Tak maksud saya datang balik kau dia. Jangan. Jangan. Tapi orang tua siapa yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis, insya-Allah okey. Saya tu sahabat saya tu daripada Sungai Petani tu, dia bawa benda tu tapi dia tak ikut hari ni, tapi dia bagi susu kambing tu lah. Saya sendiri dah rasa memang sedap sebab saya dapat free. Tu sedap mana tu. Tapi tuan-tuan tengoklah dia harga offer, tuan-tuan tanyalah berapa, yang berniaga itu dia tahulah. Semua barang-barang dia orang tu. Jadi tuan-tuan tolonglah. Mana kemudian ada lagi yang berniaga lain kat luar dah. Siapa yang berniaga kat luar tu tengok. Jangan tanya khabar, belilah. Kan? Assalamualaikum, macam sihat, dah jalan. Jangan tanya. Apa beli tidak, biar tanda ada kan, tolong orang Islam kita berniaga. Jadi tu minyak losong tu tak asli no. Itu masa kita cyber forum dengan dia di Tanjung Karang itu habis. So, dah tuan-tuan tu minyak Melayu Islam. Lepas tu kalau kita masak kan lebih-lebih tu panis kan. Kalau nak urut belakang laki minyak panis tak ada. Panis minyak tu urut laki tu. Yang ambil betul lah melocor kan jangan. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.